Tahniah Datuk Amizar di atas kemenangan di Pelangai. Ya, okay, kita akan cover sekejap lagi, sebentar lagi tentang isu-isu tersebut. Malam ni saya takkan intend nak pergi lama, tapi kita akan bercakap beberapa cerita malam ni. Yang pertama tentang pejabat Peguam Muhyiddin Yassin diserbu. So kaitan dengan apa? SPRM kata ada kaitan dengan UMDB. Tetapi Muhyiddin Yassin macam tak yakin je atas alasan tersebut sebenarnya. So bagaimana? Okay. Alright, gambar gelap sikit. Saya ini je lah kamera yang setakat saya boleh ada. So terima je lah apa yang ada. Lampu setakat ni je yang ada lah. Setakat ini lampu yang ada. Tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting dengar suara saya dengan elok. Okay. Tolong share, tolong like, tolong subscribe. Saya juga bercerita tentang Generation Endgame. Generation Endgame tu apa sebenarnya? Generation Endgame itu apa? GEG Generation Endgame itu apa? Dan apa implikasi dia kepada kepada negara kita sebenarnya. Saya ada tulis dekat Facebook saya hari ini berkenaan dengan GEG. Dan saya juga cerita tentang polis sudah bersedia untuk berubah demi negara. Satu ucapan daripada pegawai ketua polis ID tadi. So kita dengar, insya-Allah bukanlah kita dengar tapi kita ulas sedikit. Dan kenapa perkara ini sangat penting kalau kita nak bercakap soal reformasi. Alright, dan Dusuki ditarik balik daripada kelayakan untuk berceramah di negeri Selangor. Baik, kita tengok satu persatu tentang berita yang kita bawa hari ini. Nah, sebelum kita cerita tentang politik tuan-tuan, saya nak bawa ulasan semasa sedikit. Dan kenapa saya rasa benda ini sangat penting sangat penting untuk kita nak kena faham terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan gaji. Alright. IGP, PDRM show gaji constable selaras gaji minimum. Polis Diraja Malaysia mencadangkan kepada kerajaan supaya skim gaji permulaan bagi konstebel YA1 sebanyak RM1,441 diselaraskan dengan kadar gaji minima RM1,500 sebulan, kata beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Razudin Husin berkata, selain penyelarasan tangga gaji, PDRM juga mengemukakan beberapa cadangan khusus bagi meningkatkan tahap integriti pasukan. Kita telah cadangkan agar kenaikan penambahan 30% daripada kadar kenaikan penambahan 30% daripada kadar kenaikan gaji tahunan dan kenaikan 1 KGT one-off bagi kumpulan pengurusan profesional kepada skim pegawai kanan polis iaitu YA13 hingga YA24A. Begitu juga kumpulan pelaksana skim pegawai rendah polis konstebel daripada YA1 hingga YA10 dan sehingga Y10. Ini dan skim pegawai kanan polis dan konstebel orang asli YP1 hingga Y10 yang kini kita minta kenaikan 30% kenaikan gaji tahunan dan juga one off atas KGT katanya. Beliau berkata demikian setelah majlis perasmian Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Baik. Now, cerita tentang gaji ni tuan-tuan. Bila kita bercerita tentang gaji polis ni, benda ni dah lama dah dibincangkan sebenarnya. Berkenaan dengan gaji pihak berkuasa, terutama pihak polis ni, perkara ini telah lama dibincangkan dan perlu kepada kenaikan. Saya setuju sebenarnya. Masa saya cadangkan tempoh hari sewaktu kita mula take over, saya cadangkan Ayub Khan sebagai ketua polis negara. Itu cadangan saya yang pertama. Kemudian dinaikkan dan Ayub Khan sebagai timbalan. Terima kasih lah. Mungkin bukan sebab saya yang cakap kan, tetapi ini memang kita nampak sendiri bagaimana beliau cemerlang dalam melakukan tugasan beliau di Johor. Kalau salah Johor kan, Ayub Khan kan. So dalam masa yang sama, kita kena bercakap juga konteks pegawai polis itu sendiri. Kenapa kenaikan gaji ni, tangga gaji walaupun mungkin tak naik besar dan sebagainya, tetapi perlu untuk mengelakkan, salah satunya adalah berkenaan dengan apa dia tuan-tuan? Rasuah. Ya, kita kata rasuah ni tak boleh dibendung. Gaji besar macam mana sekalipun, kalau dia nak rasuah, dia nak rasuah. Betul. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang kita boleh lakukan kepada pegawai polis ini adalah kita boleh bantu mereka untuk nak mengurangkan peluang ataupun musabab mereka nak melakukan rasuah. Ya, polis tak boleh nak rasuah. Kita jangan nak menafikan bahawa hakikat rasuah itu berleluasa di kalangan pegawai-pegawai pihak berkuasa. Termasuklah polis, custom, immigration, JPJ, SPRM dan sebagainya. Kita jangan menafikan perkara itu terlebih dahulu. Kita tak kata semua pegawai itu rasuah, tak. Tetapi ada sebilangan mereka yang melakukan demikian, dan di dalam polis itu sendiri ada pegawai integriti yang bertanggungjawab dalam soal ini. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan janganlah ambil mudah tentang perkara ini. Ada lebih 100,000 pegawai polis di seluruh negara.
lebih 100,000 pegawai polis di seluruh negara, dan tangga-tangga gaji ini perlulah direvise dengan kadar yang berpatutan, kita kata dengan kadar inflasi semasa. Kita perlu revise dan kita perlu lihat, dan juga kita perlu dah kembalikan kadar inflasi semasa, dan perlu kita lihat terutama mereka pegawai polis yang berada di bandar-bandar besar seperti Kuching, Kuala Lumpur, Johor Bahru, di Kota Kinabalu, di Pulau Pinang, kita kata di bandar-bandar besar di mana kos hidup, sara hidup mereka agak tinggi di kawasan-kawasan tersebut. Dan dalam masa yang sama, polis hari ini juga, ketua CID juga, pengarah CID juga bercakap. Saya dengar ucapan beliau sangat bersemangat. Sangat bersemangat. Pegawai CID mengatakan bahawa aku minta korang buat kerja korang je. Okey, kita dengar. Aku tak minta apa, minta korang buat kerja je. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zain, memberi peringatan terhadap anggota bawahannya yang didakwa bersekongkol dengan sindiket jenayah. Ia sangat mudah. Sama ada kamu berubah atau diubah, katanya dalam rakaman video disiarkan di laman Facebook PDRM. Berdasarkan catatan, amaran Muhammad Suhaili ini dibuat pada majlis bersama ketua-ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan seluruh Malaysia bertempat di Kompleks Cahaya Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Menurut Suhaili, sekiranya persekongkolan pihak berkuasa dan sindikat jenayah ini tidak dibendung, ia boleh mendatangkan mudarat terhadap pasukan polis. Kau orang akan sanggup jual nyawa rakan kau orang kerana imbuhan yang tak seberapa yang kau dapat daripada sindiket. Dalam erti kata lain, dalam pasukan ini akan ada yang berbunuh antara satu sama lain disebabkan oleh duit. Sebab apa? Tidak ada tiada penyeliaan di bawah peringkat kontijen dan daerah untuk memantau dan melihat macam mana cara hidup pegawai dan anggota bawahan mereka. Tidak ada, katanya. Pegawai JSJ juga turut mendakwa terdapat anggota hidup mewah kerana dibiayai sindiket selain kekurangan pemantauan pihak atasan. Ni satu benda juga, tuan-tuan. Ini open secret. Bukan kita kata kita tahu, tetapi kita nampak benda ni di depan mata kita sendiri. Bagaimana sindiket-sindiket ini membayar pihak berkuasa, pihak polis dan sebagainya untuk akhirnya mereka terlepas daripada jenayah-jenayah mereka. Now, dengan pertukaran yang baru ini, itu satu sindiket jenayah. Tetapi tuan-tuan, ada di sebuah negeri di East Ketambola ni, orang politik dia yang membayar pihak polis untuk jadi perisik mereka. Orang politik yang membayar pihak-pihak polis untuk menjadi perisik mereka. And I'm not talking about federal, I'm talking about state, negeri. Jadi, penyalahgunaan kuasa sebegini sepatutnya di peringkat atasan sendiri dah mula sedar dan mula mengambil tindakan yang sangat drastik. Saya setuju dengan pengarah CID tadi. Tetapi kalau sekadar kata-kata, dia macam, ingat tak Hamid Bador? Hamid Bador nama dia itu. Yang dia buat ancaman terhadap ancaman kartel-kartel di dalam polis itu sendiri, tetapi tidak diendahkan kerana kartel ini berleluasa atas hasil suapan makanan sindiket-sindiket ini. Dan bila mereka dah mula ambil, mereka dah tak boleh nak turn back sebab ada bukti terhadap mereka. So, antara perkara yang boleh dilakukan oleh pihak polis dan pihak berkuasa, tak semestinya polis, ialah untuk menukar. Rotation itu sebenarnya kena berlaku. Dan memang dah ada pun dalam undang-undang, dalam peraturan dan dalam tata cara yang dibuat oleh polis, memang akan ada rotation. Tetapi after a while, bila benda itu tidak disemak, tidak disiasat, rotation itu tidak berlaku dalam kadar yang sebenarnya. Sepatutnya rotation itu daripada satu negeri pindah negeri yang lain. Tetapi dia pindah dalam kawasan yang sama. Dia rotate tapi pindah balai je, tuan-tuan. Jadi benda tu tak kena, tak jadi. Dan benda tu yang akan menyebabkan reformasi yang kita cuba lakukan ni takkan berjaya kalau sekiranya pihak yang sepatutnya menjalankan tanggungjawab itu sendiri tidak melakukan tanggungjawabnya mereka dengan baik, dan mereka dibayar untuk melakukan tanggungjawab tersebut. Yang ni yang agak merisaukan kita lah sebenarnya, kan? Agak merisaukan kita. Baik. Jadi kita kembali tadi, kalau kita nak buat reform, kita kena buat reform dengan kadar dan juga cara yang betul. Baik. Now, tahniah saya ucapkan, ini Pelangai punya cerita, di Pelangai, Pahang. Ashraf Umun BN berjaya pertahan Pelangai. Setiausaha Gong UMNO Ashraf Wajdi Dusuki mengumumkan Barisan Nasional berjaya mempertahankan DUN Pelangai bagi PRK kali ini. Catatan beliau di Twitter setakat 8.13 tadi menulis, calon Barisan Nasional mendahului dua pencabarnya dengan majoriti 2,949, tetapi hakikat sebenarnya dah meraih lebih daripada itulah. Pada PRU 15, BN mempertahankan DUN Pelangai dengan majoriti 4,048 undi. Tahniah kita ucapkan kepada Barisan Nasional yang telah menang di DUN Pelangai, dan tidak ada alasan lagi lah bawa gelombang-gelombang yang sewaktu dengannya. Okey. Seterusnya, tuan-tuan, berkenaan dengan Ustaz Ahmad Dusuki. MAIS
tegas tarik balik tauliah Dusuki ajar agama. Okey. Majlis Agama Islam Selangor memaklumkan pihaknya tetap tegas untuk menarik balik tauliah mengajar agama Islam bagi aktivis politik di negeri ini selaras dengan titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Pengerusinya Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, MAIS menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober yang memutuskan pembatalan penarikan balik tauliah mengajar agama Islam terhadap Ustaz Dusuki dikeluarkan oleh MAIS. Keputusan Mahkamah Tinggi berdasarkan alasan ketidakpatuhan prosedur semasa proses penarikan balik tauliah dibuat. Keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam sekali lagi tidak menyentuh dan tidak mempersoalkan penarikan balik tauliah atas titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin yang tidak memkenankan tauliah mengajar agama kepada mana-mana aktivis politik. Justru titah Sultan Selangor ini masih berkuasa di negeri Selangor, katanya. MAIS juga menegaskan keputusan menarik balik tauliah mengajar agama selaras dengan titah Sultan Selangor. Ia berdasarkan maklumat mengenai status keaktifan dalam parti politik termasuk tapisan keselamatan yang dikeluarkan oleh PDRM. Dalam hal ini, MAIS memutuskan tidak membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi atas alasan rayuan yang difailkan hanya bersifat akademik kerana tempoh tauliah mengajar agama Islam sudah tamat, Ustaz Dusuki sudah pun tamat pada 30 Jun lalu, jelasnya. Okey, so apa yang berlaku, tuan-tuan? Hari itu, tempoh hari, Dusuki Ahmad, Ustaz Dusuki ni telah ditarik tauliah untuk mengajar. Okey, tauliah untuk mengajar beliau telah ditarik. Now, isu dia bila selepas ditarik, dia membuat rayuan di Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa pembatalan atau penarikan balik tauliah tersebut adalah tidak sah. Dan setelah dicabar di mahkamah, memang betul mahkamah mengatakan ia tidak sah kerana tidak mengikut prosedur. Okey, ini kita kena faham dahulu. So, ia tidak sah kerana ia tidak mengikut prosedur. Bukannya proses penarikan itu tidak sah, tetapi prosedur tidak dia patuhi, therefore ia tidak sah, maka kembali. Namun begitu, maksudnya tauliah itu dikembalikan. Namun begitu, apa yang berlaku? Pada 30 hari bulan Jun, tauliah dia sudah tamat. Jadi, bila tauliah sudah tamat, maka terpulang kepada Majlis Agama Islam Selangor sama ada nak meneruskan tauliah tersebut atau tak meneruskan tauliah tersebut. Itu adalah bidang kuasa. So, pembatalan, penarikan pembatalan itu berkuat kuasa valid sebelum. Tetapi selepas 30 Jun, tidak valid sudah. Maka ia adalah bidang kuasa Majlis Agama Islam untuk menentukan sama ada nak memberi tauliah atau tidak. Dan mereka menggunakan alasan bahawa atas perintah yang Sultan Selangor, mana-mana aktivis ataupun ustaz-ustaz atau penceramah yang masih aktif dalam parti-parti politik, maka mereka tidak dibenarkan mengajar atau memberi tauliah di negeri Selangor. Okey, jadi daripada dasar itu, Dusuki telah hilang kelayakan untuk mengajar di negeri Selangor. Negeri Selangor ni, tuan-tuan, antara negeri yang masyuk jugalah kalau dapat negeri Selangor ni kan. Masyuk jugalah kalau tuan-tuan faham lah kan. Okey, itu antara negeri-negeri yang masyuk jugalah. Jadi itulah yang berlaku sekarang ini kan. So, Dusuki telah ditarik balik. Baik. Saya ulas sekali cerita dengan Generation Endgame, tuan-tuan. Okey. Alright. Satu isu yang melanda negara kita agak parah juga adalah, ini bukan negara kita je lah, banyak negara di seluruh dunia menghadapi masalah ini. Tetapi sebab negara kita ni, kita nak kena deal dengan rakyat dan sebagainya, kita nak kena bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Maka ini adalah isu apa, tuan-tuan? Isu merokok. Okey, kita dah cuba macam-macam usaha untuk nak mengurangkan ataupun at least kurang-kurangnya menghapuskan perokok. Apa yang kita dah buat? Kita dah naikkan tax sudah. Dulu saya ingat lagi masa saya beli rokok masa zaman-zaman sekolah tu kan, beli rokok Dunhill RM3. Sekarang ni RM17. Sekarang saya tak merokok lah kan. Zaman-zaman dulu biasalah muda-muda kan. Semua nak cuba. Lepas tu kita dah naikkan tax. Kita juga dah naikkan cukai, kita dah buat klinik untuk berhenti merokok. Kita juga sudah kita buat? Kita dah buat kempen. Kerajaan Pakatan Harapan tu kempen, kalau siapa nak merokok kena lebih 3 meter pun tak berjaya. So akhirnya pada zaman Perikatan Nasional, yang ni saya kata, tuan-tuan, mana benda yang elok kita teruskan. Zaman Perikatan Nasional di bawah KJ, beliau telah mengemukakan satu cadangan supaya diadakan Generation Endgame, GEG. Nah, apa itu Generation Endgame? Generation Endgame ni, setelah tak berjaya, fatwa keluar haram pun tak jalan, dengan orang PAS sekali pun masuk rokok kan, benda-benda semua tak jalan. So Generation Endgame ni adalah
generasi yang lahir pada tahun 2007, 2008, 9 dan ke atas, maka mereka akan diharamkan daripada membeli rokok. Dan mereka diharamkan daripada membeli rokok terus. So generasi yang 2008, 2007, 2006 tu macam mana? Yang sebawah tu, yang bawah itu tak ada masalah. Tetapi 2007 ni kerajaan akan mengharamkan mereka daripada membeli rokok. So akhirnya adalah satu badan ni mengemukakan satu kertas. Kan? Dia kata so-called pakar ekonomi ni lah. GEG, negara bakal rugi 340 juta GDP dan hilang 2,700 pekerjaan. Pelaksanaan dasar Generation Endgame dijangka bakal meningkatkan aktiviti penyeludupan selain mengakibatkan negara mengalami kerugian sebanyak 340 juta dalam sumbangan keluar dalam negara kasar. Menurut kajian dikeluarkan oleh firma penyelidikan Oxford Economy, lebih 2,700 pekerjaan juga bakal hilang, termasuk tambahan 1.2 bilion dalam ketirisan cukai tahunan akibat perdagangan haram melalui sektor tembakau. Selain itu, kajian tersebut turut menunjukkan tindakan mengharamkan vape dipercayai akan menjejaskan potensi sumbangan sektor cukai sektor itu yang dianggarkan menjejas 1 bilion setahun. Nilai sebenar kerugian mungkin lebih besar kerana angka dalam laporan itu tidak mengambil kira sumbangan terbaru industri vape setelah industri itu disahkan di Malaysia. Now, setakat ini, diorang cerita pasal apa yang boleh disumbangkan. Rokok ni boleh sumbang apa? Vape boleh sumbang apa? Dia kata kita akan rugi 300 juta ni. Kita rugi 300 juta kerana perkara ini. Tetapi dia tak cerita berapa kita rugi disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh merokok. Kan, saya buat a little bit of digging lah. Okay. Pada tahun 2020, satu kajian dilakukan pada tahun 2020. A latest study conducted by Tan, etc. pada tahun 2020 mendapati dan yang berokok ada mempunyai negative impact kepada kesihatan dan juga produktiviti kerja di kalangan rakyat Malaysia. In particular, merokok menyebabkan kerugian 275.3 bilion ringgit daripada segi produktiviti, 5.5 juta quality adjusted life years dan 3 juta disability disebabkan oleh merokok. Dan dalam masa yang sama, pada tahun 2019, Dr. Lee Boon Chye mengatakan kerajaan terpaksa berbelanja sekitar 16 bilion setahun untuk merawat pesakit disebabkan oleh rokok. Now, kita nak compare tadi, tuan-tuan. Kita kena compare, okay? Dia kata, on the other hand, kita rugi 300 juta. Lepas tu, seludup rokok 1 bilion. Okay? Katalah kita ambil. Okay, dia kata itu pun very conservative. Ambillah 5 bilion. Okay lah, ambillah 10 bilion. Every year, kerajaan terpaksa berbelanja 16 bilion untuk mengubat pesakit disebabkan oleh smoking related disease. Pendapatan tadi tak sampai 1 bilion pun. Yang kedua, productivity 275 bilion kerugian disebabkan oleh smoking dan 3 juta disability. Smoking ini menyebabkan kanser. Smoking ini menyebabkan orang kata apa? Jantung, buah pinggang. Jantung kita, buah pinggang kita. Kanser-kanser yang berkaitan dengan yang sewaktu dengannya ni lah disebabkan oleh smoking. Now, isu dia, tuan-tuan, kita on the other hand, kita ada pendapatan. Tetapi adakah cukup pendapatan itu untuk menampung kerugian yang kerajaan kita tanggung sebenarnya? Tak. Sangat tidak dapat kita nak menampung kerugian tersebut. Tolak tepilah hukum fatwa haram itu. Kita tolak tepi dulu. Kita tengok. Sebab itu dalam satu hadis kan, Rasulullah sebut dalam satu hadis. Imam Nawawi juga, hadis 40. La darar wala dirar. Maksudnya jangan kamu berbuat kemudaratan dan jangan kamu jangan kamu memudaratkan dan jangan kamu berbuat kemudaratan. Itu maksudnya mendatangkan kemudaratan dan membuat kemudaratan. Dua-dua tak boleh. Dua-dua haram. So dalam hal ini, smoking related disease, cancer, disability, jantung, buah pinggang dan sewaktu dengannya. Kemudian low and productivity dan sebagainya. Menyebabkan kerajaan dan negara kita rugi ratusan bilion ringgit. Untung kita 1, 2, 3 bilion tadi tu. Tak, masalahnya ekonomis, Oxford Economist duk tengok yang itu. Saya risau dia orang ni dibayar ke? Kan? Dibayar oleh geng-geng syarikat rokok ni ke sampai dia kena keluarkan benda. Kita tak nafikan. Tetapi itu yang berlaku. Okey, kemudian dia kata berlaku penyeludupan. Tuan-tuan, penyeludupan itu, seludup rokok ini bukan sebab
apa orang kata kita nak pergi ban rokok dan sebagainya. Seluruh rokok ini berlaku sebab rasuah. Kita cerita awal-awal tadi tentang polis kan, tentang custom, tentang Amerika, sebab rasuah. The moment kita tak boleh bentas rasuah, selagi itu seludup rokok ni akan berlaku, tuan-tuan. Penyeludupan itu akan berlaku. Sebab itu saya kata, sebenarnya okeylah, generation yang sekarang ini tak boleh nak ubah dah. Yang nak merokok silakanlah, teruskanlah. Kita tak boleh nak kata apa. Tetapi sekurang-kurangnya kita kena letak noktah di mana ada satu generasi nanti kita boleh pastikan mereka tidak merokok. Dan bermula dari generasi itu dan seterusnya, merokok ini kita dah boleh ban for life. Tapi is 2,700 pekerjaan hilang. 2,700 orang itu boleh cari kerja lain. Tetapi kalau kita ada 3 juta orang yang disabled dan mati, mereka disebabkan oleh smoking related disease, hilang ayah, hilang ibu, hilang bapa, hilang apa orang kata orang yang menjadi sole breadwinner kepada keluarga, 2,700 tu pun tak guna nak menggantikan orang yang hilang tadi tu. Kehilangan disebabkan oleh perkara ini. I'm very passionate about this, tuan-tuan. Sebab saya melihat sekeliling saya, kawan-kawan saya yang meninggal disebabkan oleh smoking related disease, kanser, jantung dan sewaktu dengannya. Dan saya tak boleh nak buat apa because bagi saya, kalau saya dah cakap dah, kalau kau nak berhenti, saya boleh bagi tahu cara. But the end of the day, nak berhenti ni, you all sendiri kena berhenti. Dia macam mana gunalah nicotine patch ke, guna apa ke dan sebagainya, dia takkan boleh menyebabkan kita berhenti, melainkan kita sendiri nak kena berhenti. Itu je. Other than that, there is no more excuse. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita nak kata. Sebab itulah kita kena faham bahawa kalau kita pun tak boleh berhenti, jangan halang anak-anak kita nanti nak berhenti. Jangan halang kerajaan nak menghalang anak-anak kita daripada memulakan. Bukan berhenti, bukan isu berhenti, isu nak mula. Mula pun jangan. Jadi kita jangan halang lah. Ini satu usaha yang baik dan usaha yang bagus dan wajib kita sokong sebenarnya. Okay? Alright. Last kali, tuan-tuan, sebelum saya tutup. Pendek je malam ni sebab saya nak kena rush somewhere. Muhyiddin Yassin marah, pejabat peguam dia diserbu. Kita dengar. Serbuan SPRM, Anwar jangan teruskan kezaliman. Muhyiddin, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa serbuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas firma guaman Rosli Dahlan Sarabanan pagi semalam merupakan salah guna kuasa. Ini salah guna kuasa sedangkan dia peguam yang mempertahankan diri saya. Apa tujuannya SPRM pergi ke sana buat serbuan? Ini seolah ada gambaran sesuatu untuk dilakukan. Ini salah guna kuasa pihak tentu. Katanya. Kata di antas pentas ceramah PRK Pelangai semalam. Baik. Sebelum kita baca kenapa alasan dia sebenarnya. Now, Muhyiddin Yassin merasakan dan gelabah bahawa serbuan itu adalah atas tujuan untuk mengenakan beliau. Okay, dia mula gelabah kat situ. Dia kata kenapa perlu nak diadakan serbuan ke atas peguam beliau? Kan? Dia tak tahu apa yang berlaku. So, jadi SPRM menjelaskan. Dia kata, Azam berkata, semalam Ketua Pesuruhjaya Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan dilakukan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula Asset 1 MDB. Azam berkata, peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu disesat mengikut Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil daripada Wang Haram 2001. Azam tidak menamakan peguam disesat. Yalah, yang itulah. Malaysia kini sebelum ini memetik sumber mendedahkan bahawa 12 pegawai dari SPRM telah melakukan serbuan terhadap firma guaman Rosli Dahlan Sarabanan pagi tadi. Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan peguam utama Bersatu dan Muhyiddin. Sumber itu mendakwa pihak SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu. Sebelum itu, pegawai-pegawai kuasa juga menyerbu pejabat undang-undang Cetan Jetwani dan juga kawan yang mewakili Muhyiddin. Azam berkata SPRM menafikan kehadiran pegawai permis tersebut menyalahi akta mana-mana pihak berkuasa. Now, timbul satu persoalan. Apa kaitan dan kenapa Muhyiddin Yassin gelabah sangat, tuan-tuan? Okay, kenapa Muhyiddin Yassin gelabah sangat? Jadi kadang-kadang ni buat saya berfikir kan, adakah serbuan tersebut ataupun pihak peguam tersebut mempunyai kaitan dengan kes 1MDB? Bukan saya kata peguam itu ada kaitan dengan kes 1MDB, tetapi Bersatu dan juga Muhyiddin Yassin as a whole. Adakah kemungkinan tangkapan yang dibuat terhadap Najib Tun Razak itu tujuannya adalah untuk menutup satu skandal lagi, yang mana skandal 1MDB itu sebenarnya dikaitkan kembali dengan Bersatu, Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Itu satu persoalan, tuan-tuan. Kita kena faham begini, setelah Najib dijatuhkan hukuman,
ada ditangkap dan dijatuhkan hukuman lah pada waktu itu. Aset-aset dan akaun-akaun telah di-freeze. Kan? Berkaitan dengan MDB telah di-freeze. Tetapi pada zaman 2018, Menteri KDN-nya adalah Muhyiddin Yassin. Perdana Menterinya adalah apa orang kata Mahathir Mohamad. AGC yang dilantik adalah Tommy Thomas. Apabila mereka berada di dalam kedudukan itu, ada tak kemungkinan bahawa terdapat aset-aset, wang tunai, cash dan sebagainya yang telah dirampas itu berlegar di dalam ruangan yang salah? Maksud saya, sepatutnya dia pergi kepada ialah vault-vault yang tertentu lah. Tetapi ada tak kemungkinan bahawa aset-aset itu sebenarnya tidak pergi pun kepada pihak polis, tidak pergi pun kepada pihak SPRM, tetapi telah pergi ke tempat-tempat tertentu di mana terdapat penyakauan di sebalik ketidaksedaran kerajaan pada waktu itu. Jadi ini menyebabkan timbul persoalan. Bagaimana Peguam Muhyiddin Yassin boleh dikaitkan, Peguam Muhyiddin Yassin dan Bersatu boleh dikaitkan dengan 1MDB yang memegang aset 1MDB. Itu jadi satu persoalan. Bagaimana seseorang yang sepatutnya anti 1MDB, sebab dia lah yang menangkap 1MDB sebenarnya kan, tiba-tiba sekarang ini dialah atau peguam itulah dikatakan lah, belum lagi ada pengesahan ni, tetapi tidak lari berkenaan dengan aset 1MDB. Apakah perkara itu kita tak tahu. Tetapi seolah-olah macam too convenient, kita kata. Terlalu convenient perkara ini. Sebab kita kena ingat 1MDB ni melibatkan jumlah dana bilion, ratusan bilion ringgit, mungkin USD kot. Bilion tuan-tuan, satu jumlah yang sangat besar. Takkan tak ada yang terliur. Takkan tak ada yang tak terliur dalam perkara ini. Itu satu persoalan yang kita nak kena timbulkan. Kan? Sebab itu Azam Baki sendiri berkata dalam kenyataan beliau, dapatkan semula aset 1MDB, SPRM sahkan siasat peguam. Ketua Suruhanjaya SPRM, Azam Baki telah mengesahkan siasatan berterusan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Ketika dihubungi, Azam berkata peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut Akta SPRM. Azam tidak menamakan. Okey. Ini saya dah baca tadi. Sumber juga menegaskan Rosli Dahlan juga rakan kongsi merupakan peguam Bersatu. Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu, dan sebelum ini pegawai penguasa juga cuba menyerbu pejabat undang-undang cetah. Okey. Dalam mengesahkan sebuah ini, SPRM berkata menafikan kehadiran. Okey, ini saya baca juga. Right. Secara berasingan, sumber lain rapat dengan SPRM berkata peguam yang tidak dinamakan itu didakwa menerima sejumlah wang rasuah yang dikatakan telah dilaburkan dalam sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan tidak berlesen dan telah dikenakan oleh tindakan Bank Negara pada 2021. Pegawai SPRM hadir ke firma peguaman hari ini untuk mendapatkan dokumen hubung siasatan itu. Sumber itu berkata peguam terbit sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Okey. Untuk rekod, pada 2021, Rosli telah menafikan dakwaan menerima sokongan penyelesaian 16.3 bilion golden sacks dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Okey, kita baca bab ni tuan-tuan. Sumber itu berkata peguam itu sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Kemudian ada mengatakan bahawa dia terima sogokan daripada Goldman Sachs tu. Okey. Dia ada dua. Dikatakan 1MDB melantik peguam Bersatu pada tahun 2018. 2019 macam tu. 2018, 2019, 2020. Sorry, bukan 2020. Okey, ada satu tempoh lah. Ya, pada 2021. Nah, pada 2021, sewaktu 2020, sewaktu Muhyiddin Yassin berkuasa menjadi Perdana Menteri pada waktu itu, dia melantik peguam itu untuk atas bagi pihak 1MDB. Bermakna 1MDB kena bayar peguam ini nak dapatkan balik aset yang telah dicuri. Tapi dalam masa yang sama terdapat dakwaan ada sogokan, dia telah terima sogokan wang penyelesaian sebanyak 16.63 bilion ringgit. 16 bilion ringgit telah dibayar kepada dia kononnya supaya settlekan benda ni. Kan di luar mungkin tanpa pengetahuan 1MDB, kita tak tahu. So persoalan dia, adakah Muhyiddin Yassin terlibat? Itu satu persoalan yang kita kena bincangkan. 16.3 bilion dan kenapa? Ni paling penting tuan-tuan.
kenapa Muhyiddin Yassin gelabah. Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Ini mungkin satu lagi angle di mana sekarang ini mungkin bukan isu Rosli. Rosli ni hanyalah bidak-bidak di papan catur, mungkin just a pawn on the chessboard. Dia hanya pawn saja, bidak saja di atas papan catur tu. Tapi pemain sebenarnya berkemungkinan adalah Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. So kita tengok nanti siasatan pihak SPRM bagaimana, dan adakah benda ini boleh dikaitkan balik dengan Muhyiddin Yassin. Menarik. Okey tuan-tuan, I need to go. Sekian daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Salam.